Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia berikan kesempatan untuk um, kita buat pengajian kita, sambung pengajian kita dalam surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Fajr. Baik, saya minta maaf kerana sudah lama tak buat kerana ada kekangan ataupun kerja-kerja yang saya perlu buat. Banyak benda yang tak settle lagi. Jadi saya minta maaf atas kekangan-kekangan tersebut. Jadi insya-Allah hari ini kita masuk surah Al-Fajr. Baik, hari tu saya dah terang tentang surah Al-Fajr. Dengar kot saya cakap macam ni je. Okay, surah Al-Fajr ini berkaitan dengan fajar. Saya tu kita dah baca tentang surah Al-Fajr. Baik, jadi surah Al-Fajr ini menceritakan tentang maksud surah Al-Fajr itu ialah maksud surah Al-Fajr ialah fajar. Apa maksud fajar, tuan-tuan? Fajar bermaksud waktu pagi ataupun terbitnya fajar, waktu pagi sebelum atau waktu subuh. Sebab subuh ni nama lain dia adalah waktu fajr, waktu subuh atau waktu fajr, terbitnya fajar. Baik, mari kita baca ayat pertama. Sebelum tu kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita masuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr maksudnya ialah demi fajar. Wal fajr walayalin ashr, demi malam yang 10. Apa maksud demi malam yang 10 ni? Walayalin ashr, walayalin ashr maksudnya ialah demi malam yang 10. Apa maksud 10 di sini? Malam yang 10 itu ialah malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Malam 10 ialah malam yang 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Ada pula yang mengatakan 10 yang pertama daripada bulan Muharram, termasuk di dalamnya hari Ashura, dan ada pula yang mengatakan 10 malam pertama pada bulan Zulhijjah. Baik, itu dimaksudkan dalam ayat yang kedua, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Demi yang genap dan yang ganjil ni adalah bilangan nombor. Kita dapat lihat nombor yang mempunyai bilangan yang genap. Contohnya 1 adalah ganjil, 2 genap. Wal laili idza yas, demi malam apabila berlalu. Malam dia berlalu dan siang akan datang, dan bila siang berlalu malam akan tiba. Begitulah rutin harian kita. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal? Okay, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal? Kita terus ayat ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah engkau wahai Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Baik, kaum Ad di sini menceritakan tentang kaum Nabi Hud alaihissalam. Jadi kaum Ad ni adalah, kita tengok ayat seterusnya, ayat 7. Iram zatil imad, iaitu penduduk Iram. Penduduk Iram di sini ialah ibu kota kaum Ad. Jadi kaum Ad ni tinggal di tempat yang namanya Iram, yang sekarang dia ada di belah Yaman. Dia ada di belah Yaman atau di kota Sana'a di situ. Dulu kawasan kaum Ad ataupun kota Iram dulu sangat gah. Kota itu adalah kota yang sangat-sangat besar dan gah. Binaan dan teknologi mereka ni kita tak dapat tahu macam mana keadaan mereka punya teknologi, yang mana kita tak dapat cari dia punya teknologi sebab dia hancur leburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan habis diratakan, dan kita menyangka mereka hidup di zaman batu. Jadi sebenarnya mereka mempunyai teknologi yang hebat sebenarnya, tetapi dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menggambarkan kaum Ad ni dia membina satu kota yang sangat gah. Allah gelarkan Irama Dhatil Imad, maksudnya penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
Imad ni maksudnya ialah Imaduddin, agama, tiang agama Imaduddin. Imad di sini tiang kota-kota yang tinggi. Jadi gah kekuatan kota tersebut. Jadi pada zaman dahulu kaum Ad, kaum Samud, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh dan semua. Antara semua kaum ni kaum Ad paling maju. Okey. Kita masuk ayat ke-8. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Okey, tengok Allah jelaskan di sini. Yang belum pernah dibangunkan satu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Maksudnya kota Iram ni sangat-sangat metropolis. Maksudnya dia sangat-sangat maju berbanding dengan kota-kota lain. Kota-kota lain semuanya tak sehebat kota Iram yang dibangunkan oleh kaum Ad dan mempunyai teknologi dan mereka punya ekonomi yang hebat. Jadi kota-kota kaum Samud, kaum Sodom, Nabi Lut, tak semua punya sehebat mereka ni. Jadi yang paling mewah waktu zaman ni kaum Ad, nama kota Iram. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Tengok ayat 9. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Baik, kaum Samud ni merupakan kaum yang kuat. Kaum yang diperintahkan diturunkan wahyu untuk Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Samud. Kaum Samud ni dia kehebatan mereka ialah mengukir ataupun melakar batu-batu di gunung. Mereka mampu memotong batu-batu gunung yang besar tu. Itu kehebatan mereka. Jadi itu kaum Samud punya kekuatan ataupun kehebatan mereka. Kaum Samud memotong batu-batu besar. Lembah ini, okey, saya nak ceritakan tentang kaum Samud ni. Lembah yang dimaksudkan kaum Samud memotong batu-batu besar di gunung-gunung ni, kita dapat lihat lembah ini terletak di bahagian utara semenanjung tanah Arab antara kota Madinah dan Syam. Mereka memotong batu gunung untuk membina gedung-gedung tempat tinggal mereka dan ada pula yang menubangi gunung-gunung untuk tempat tinggal dan tempat berlindung. Jadi mereka ini macam orang gua, tetapi tak macam orang gua, tak. Dia ukir gunung tu macam kita tengok dekat Mesir. Mereka ukir batu gunung rupa manusia. Itu hebat tu sebenarnya. Jadi kehebatan itu, kehebatan kaum Samud. Kaum Ad dia bina bangunan kota yang hebat di tengah-tengah padang pasir. Itu hebatnya kaum Iram, kota Iram. Wa Fir'aun dzil autad. Tengok ayat 10. Dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Bangunan yang besar dimasukkan di sini ialah piramid yang kita tengok di Giza, Mesir. Dan kita tengok bangunan yang disuruh oleh Fir'aun kepada Haman untuk bina satu bangunan yang sangat tinggi untuk mencabar Allah, untuk mencabar Nabi Musa yang mengatakan Allah di langit. Jadi Fir'aun ni dia ego dengan Nabi Musa disuruh, wahai Haman ni Perdana Menteri kepada Fir'aun, binakan aku satu bangunan yang sangat tinggi ataupun bangunan yang sangat tinggi untuk aku lihat di manakah Tuhan Nabi Musa. Kononnya nak pelikirkan Nabi Musa. Jadi itu antara bangunan-bangunan yang hebat, yang besar-besar. Tapi bangunan tu dah runtuh dah pada zaman Fir'aun juga. Okay. Sebelum Fir'aun belum panjat sampai habis lagi dah jatuh lah bangunan tu. Okay. Jadi antara yang lain ialah kita tengok piramid tu bagaimana boleh dibina pada zaman dahulu. Batu-batu dia sangat besar. Mana mampu kekuatan manusia mampu menarik batu yang sebesar tu. Batu yang sebesar batu piramid tu, macam mana manusia zaman dulu boleh tarik, bina satu persatu, tindih. Okey, kita tengok ayat yang selanjutnya, ayat 11. Allazina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Ini kaum Qibti. Kaum Qibti ni ialah kaum Fir'aun. Jadi di Mesir pada zaman Fir'aun ni ada dua kaum. Kaum yang pertama ialah Bani Israel yang merupakan anak jati ataupun bumi putera kepada Mesir. Dan kaum Qibti merupakan kaum pendatang. Jadi Bani Israel dah menetap dulu di Mesir. Kemudian kaum Qibti memerintah yang diketuai oleh Fir'aun. Jadi kalau kisah yang kita dengar Nabi Musa tumbuk kaum Qibti tu yang Fir'aun marah Nabi Musa tu, yang Nabi Musa lari ke Madian, lari ke nanti saya cerita dalam surah Al-Qasas. Baik. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Kita ayat ke-12. Lalu mereka banyak berbuat kerosakan dalam negeri itu. Mereka kaum Qibti ataupun Fir'aun ni dia
melakukan banyak kerosakan, antaranya membunuh bayi lelaki, membunuh orang yang tak nak menyembah Firaun. Banyak melakukan kerosakan, antaranya membunuh orang, menghancurkan rumah orang dan sebagainya. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Kerana itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Apa cemeti azab di sini ialah yang mana Allah azab Firaun dengan cantumnya kedua-dua laut yang dibelah oleh Nabi Musa di pertemuan laut di bahagian Dumyat, bahagian laut di bahagian Mediterranean. Di situ diriwayatkan, ataupun di bahagian yang Laut Merah, antara Sinai dengan tanah besar Mesir, ada satu laluan, itu dinamakan terusan Suez. Saya tak pasti di mana, saya pernah pergi tempat tu. Memang kita nampak bahagian belahan tu, yang belah sini biru sikit, yang ni cerah sikit, ni gelap sikit. Tu nampak garisan belahan, bekas belahan Nabi Musa AS. Jadi ini dimaksudkan azab yang Allah timpakan kepada Firaun, kaum Firaun. Inna rabbaka labil mirsad, ayat ke-14. Sungguhnya Tuhanmu benar-benar menguasai. Allah benar-benar menguasai. Kita faham Allah ini sangat-sangat maha meneliti apa yang kita buat. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ayat 15. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Okey, manusia dia beranggapan jika dia hidup senang, ataupun dia mempunyai harta yang banyak, ataupun dia hidup bahagia, ataupun dia hidup memberi kesenangan yang sangat banyak, jadi dia menyangka yang Allah memuliakan dia. Sebenarnya tak. Dia tersilap beranggapan sebenarnya Allah menguji. Tiada benda yang di dunia ini yang Allah memuliakan. Tak ada. Ada, tapi nanti dulu saya terangkan. Yang di dunia ini semua Allah uji. Yang mana kita sakit, yang mana kita miskin, yang mana hidup susah, hidup senang, itu semua ujian. Semua itu ujian. Yang mana yang Allah muliakan adalah orang yang berjaya mengatasi ujian tersebut dengan maintain beribadat kepada Allah dan maintain hatinya kepada Allah. Itulah orang yang bertakwa. Maka itulah orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukannya kalau kau hidup senang tu Allah muliakan kau. Tak. Salah. Itu ayat seterusnya 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Allah SWT menyalahkan orang yang mengatakan bahawa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan, seperti disebut pada ayat 15 dan 16. Tetapi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian sebab Allah SWT kepada hamba-Nya. Baik. Jadi manusia tersilap beranggapan. Mereka merasa jika Allah uji seseorang itu dengan kemiskinan, maka dia memikirkan yang Allah menghinanya. Dan jika Allah menguji dengan kekayaan, maka dia fikir yang Allah muliakan dia. Tak. Sebenarnya kedua-dua tersebut Allah menguji kedua-dua. Sesiapa yang berjaya melepasi ujian dua ni, sama ada kita hidup senang atau hidup susah, yang mana kita kembali kepada Allah, maka itulah orang yang Allah muliakan. Bukannya Allah muliakan hanya orang kaya. Tak. Siapa yang melepasi lengkungan ujian tersebut, barulah dikira sebagai Allah memuliakan orang tersebut. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Baik. Maksud tidak memuliakan anak yatim ialah tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik padanya. Biasanya kita tengok anak yatim ni, kita cuba tengok rumah-rumah anak yatim, bagaimana mereka menguruskan anak yatim. Adakah ada mereka nak mengambil keuntungan daripada menguruskan anak yatim? Adakah ada orang yang nak ambil kesempatan daripada harta-harta anak yatim untuk kegunaan peribadi? Maka benda ni banyak berlaku sebenarnya. Sebab tu kalau tak banyak berlaku, Allah tak sebut pun dalam ayat Quran. Jadi kalau Allah sebut dalam ayat Quran, maksudnya benda ni banyak kali berlaku. Jadi sangat penting untuk sesiapa yang menjaga anak-anak yatim, itu merupakan amanah. Tak boleh ambil harta mereka sesuka hati, kerana mereka nak makan bila mereka dah akil baligh. Bila mereka dah akil baligh, mereka dah dewasa, dia memerlukan duit untuk bekerja dan memulakan hidup mereka.
Kalau harta tu dah dimakan oleh kamu, mereka nak makan apa? Okey, jadi amanah benda tu sangat penting. Benda ni banyak kali berlaku sebab Allah dah sebut dalam Al-Quran, kalla bal tukrimun al-yatim. Sangat penting untuk kita muliakan anak yatim. Kerana Nabi pun anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ini kebiasaan biasa sangatlah berlaku. Kita kebanyakannya ada bukan kita, mungkin ramai daripada kita ramai yang tidak mengajak untuk bersedekah pada orang-orang yang susah. Tidak mengajak kebanyakan. Dia Allah sangat marah dalam ayat ni. Allah kata kalla, sekali-kali tidak. Ini merupakan gertak katakan Allah Subhanahu taala. Baik, kita tengok ayat ke-19. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara bercampur bau. Kan, yang halal dan haram. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara bercampur bau. Halal dan haram. Maksudnya di dalam ayat 19 ni, harta waris tidak mengikut faraid. Maka bila tak mengikut faraid, kita memakan harta yang haram dan halal. Sebab harta warisan tersebut telah bercampur bau ikut kepuasan hati masing-masing. Yang mana kakak nak lebih, kakak adik sikit sebab adik kecil lagi. Tak boleh macam tu. Tentang adik kecil kau nak ambil banyak, tak boleh. Kena ikut faraid. Kalau kakak mesti sikit 1/8. Macam mana kiraan dia perlu kaji balik dalam faraid. Lelaki 2 kali ganda daripada wanita. Ada sebab yang kenapa macam tu. Jika anak lelaki, seseorang itu ada anak lelaki, maka adik-beradiknya dihijabkan. Tak boleh dapat. Maka jangan nak cari ruang untuk nak ambil harta dia kalau dia ada anak lelaki. Jadi itu hukum faraid. Kalau kita ni, orang Melayu ni banyak melanggar hukum-hukum harta ni sebab semua tamak harta. Jadi bila hal kaitan faraid ni ramai tak ambil berat, maka itulah dia sebut dalam surah ayat 19 ni. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara bercampur bau kan. Halal dan haram. Itu sebab hidup tak pernah berjaya. Sebab yang persoalan adalah hidup tak pernah aman, tak pernah tenteram. Sebab kamu makan harta haram setiap hari. Boleh. Okey, kita masuk ayat ke-12. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Biasalah manusia. Kita nampak manusia ni, dia punya kecintaan dia pada harta memang sangat-sangat berlebihan. Sebabnya bila kita ada harta, hartalah segala-galanya, duitlah segala-galanya. Kalau tak ada duit, nak dapat macam mana kan? Nak dapat apa kalau tak ada duit? Duit adalah segala-galanya. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Jadi itulah kepala otak manusia. Jadi sebenarnya itu merupakan ujian Allah. Jadi Allah sebut dalam ni, siapa yang kaya dan siapa yang miskin itu merupakan ujian kepada Allah. Siapa yang berjaya lepasi halangan ni dengan mana kembali kepada Allah, maka itu merupakan orang yang bertakwa. Maka itulah yang patut kita kejar. Itulah yang akan dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan diratakan serata-ratanya. Ini Allah getak dalam keadaan bumi ni nak Allah nak hancurkan. Allah nak goncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Bumi digoncangkan berturut-turut ni maksudnya sini ialah goncangan yang tanpa henti. Jika kita tengok gambar bumi, goncangan dia goncang dan berhenti, dan goncang lagi berhenti dan tak goncang dah. Biasanya gempa bumi macam tu. Dan kita tengok dalam ayat ini, apabila bumi dukkatil ardu dakkan tanpa berhenti berturut-turut, goncang tanpa berturut, maka merata, dia diratakan serata-ratanya, rata habis bumi. Memang tak hidup lah. Memang mati kita semua. Okey, itu nak tengok kemarahan Allah SWT. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Okay, ini pada waktu hari kiamat. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam. Pada hari itu sedarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesedaran tersebut. Okay, jadi pada waktu itu selepas setiupan sangkakala kedua, apabila bumi manusia dibangkitkan dan malaikat berbaris semua mengatur kan amalan-amalan manusia dan menjaga daripada tempat masing-masing. Pada waktu itu barulah wujudnya keinsafan apabila kita dengar bunyi dentuman neraka gemuruhnya pada waktu pada mahsyar tersebut. Jadi waktu itu
timbullah dalam diri ini penyesalan. Dan penyesalan tu adalah penyesalan yang kosong, tak ada guna. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan di hidupku. Jadi benda ni akan diulang-ulang oleh manusia yang pada waktu pada mahsyar tersebut. Semua rasa, aduh, kenapa aku tak buat baik sebelum ni? Sebab apa? Dah dengar bunyi dentuman neraka, bunyi malaikat libah, seksa manusia macam mana. Pada waktu itu, Allah, kenapa Allah tolonglah balikkan aku ke dunia balik nak buat kebajikan. Tak ada guna dah. Penyesalan itu adalah penyesalan paling bodoh sekali. Penyesalan yang tak ada guna. Penyesalan yang waktu sekarang ni adalah penyesalan yang berharga. Jadi sesal sekarang. Jangan sesal kemudian. Sebab setan tak ada dah waktu tu. Setan pun dah seronok dah tengok kamu menyesal waktu tu. Okey. Fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Kekerasan azab Allah Subhanahu taala sesuai dengan keadilannya. Jadi Allah azab manusia atas setimpal dengan apa yang dia buat. Jadi setimpal ni adalah seperti kamu buat dosa sehari, Allah siksa kamu 1000 tahun. Itu setimpal bagi Allah. Faham? Memang keras. Itu kalau tak adil bagi kamu, tapi dia adil bagi Allah. Kamu buat dosa sehari, 1000 tahun kena siksa untuk sehari tu saja dosa kamu. Kalau kamu buat dosa 60 hari, bayangkanlah berapa lama kamu kena siksa. Sangat-sangat sakit. Itu setimpal bagi Allah. Kamu mengumpat makan daging mentah. Kat akhirat kelak, makan daging mentah. Macam bagi kita tak adil benda tu, tapi itulah azabnya. Siapa suruh tak pernah bertaubat? Wala yusiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengikat dan membelenggu seperti ikatannya. Maka ikatan Allah ini tak mampu seorang pun ikat seperti ikatan, kekuatan ikatan rantai yang mengikat kamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini jiwa yang berjaya melepasi ujian-ujian Allah Subhanahu taala di dunia, dan mereka terasa aman di akhirat kelak. Sewaktu di mana mahsyar, waktu tu orang takut-takut yang berkata alangkah aku buat baik pada dunia mesti aku dapat orang macam tu. Pada waktu ini ada satu insan yang terlepas, dia rasa selamat daripada azab Allah pada itu. Allah kata kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredai. Inilah kata-kata manis atau kata-kata yang ditunggu-tunggu oleh ahli syurga. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli dan jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini adalah orang yang beruntung. Jadi kalau kita nak masuk di kalangan salihun atau golongannya muslimun, salihun, mukminun ni, perlulah kita melepasi ujian Allah ini dengan kita apa-apa pun perkara yang berlaku dalam hidup kita ni, kita kembali kepada Allah. Jika kamu gagal, bangun, kembali kepada Allah. Jika kamu berjaya, tunduk dan kembalilah kepada Allah. Jangan takabur. Jangan bila kaya takabur. Jangan bila miskin takabur juga. Penting. Penting sangat-sangat. Orang yang paling hina dan hina sekali ialah orang yang miskin dan takabur kepada Allah. Salahkan Tuhan pula sebab atas kemiskinan dia atau kesusahannya. Itulah orang yang paling teruk dan akan disiksa oleh Allah di akhirat kelak. Baik. Setakat itu saja live saya untuk selepas maghrib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.